أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Kita muka surat 487. 487 ni bermula dengan waqala az-Zamakhsyari. Waqala az-Zamakhsyari. Sebelum tu dia bicara tentang fa sababiyah kan? Sebelum tu diterangkan tentang fa yang ketiga, fa atifah ni, fa yang ataf ni. Jenis yang ketiga ialah yang bermakna kerana ni, sababiyah. Dan dia ni masuk kepada jumlah ataupun sifat. Jumlah ataupun kata sifat. So mana selepas fa tu kalau ayat penuh, so itu bermakna apa? Bermakna kerana. Ataupun selepas fa itu kata sifat. Itu bermakna kerana. Contohnya sini kan, fawaqazahu Musa faqada alaihi. Musa memukul Kibti itu, maka dengan sebab pukulan dia, maka dia menjadikan Kibti itu mati. Ini ayat faqada alaihi, qada alaihi itu ayat penuh kan, ayat lengkap jumlah. So dia atafkan. Ataf jumlah lah. Ni jumlah, ni pun jumlah. Satu jenis lagi yang masuk pada kata sifat kan. La'akilu min syajarin min zakkum. Orang yang berdosa tu, orang yang dusta tauhid, so mereka di neraka nanti mereka akan makan. Mereka mendustakan adanya azab di hari akhirat. So Allah kata di hari akhirat nanti mereka akan makan la'akiluna min syajarin min zakkum. Pokok zakum. Maka kan? So maka dengan sebab itulah. Maka dengan sebab itu. Sebab dia punya fa tu sababiah. So maka dengan sebab dia makan pokok tu, pokok zakum, mereka telah memenuhkan perut mereka dengan makanan neraka tersebut. Jadi fa di situ fa sababiah. Dan ini kata sifat. Sekarang ini dia nak lanjutkan lagi tentang peranan kata sifat ni mengikut Zamakhsyari. So, waqala az-Zamakhsyari. Berkata Zamakhsyari, lil fa'i, bagi fa kalau bersama dengan kata sifat, ma'as sifati, ada 3 jenis, 3 keadaan. Salah satu ahwalin. Yang pertama, ahaduha an tadulla ala tartibi ma'aniha fil wujud. So fa itu akan menunjukkan kepada tertib dari sudut makna. Tartibu ma'aniha. Ma'ani apa? Ma'ani fa tu makna dia? Makna tertib kan? Makna tertib fil wujud. Dari segi realiti lah. Fil wujud, dari segi realiti. Seperti kata-kata kaqaulihi, kata penyair, ya lahfa zayyaba, ya lahfa zayyabata lil harisi as-sabahi fal ghanimi fal ayibi. Ya lahfa, lahfa ni duka cita. Duka cita. So ya ni bukan panggilan. Ya ni, ya kita panggil ya nudbah ataupun ya
tahassur. Tahassur artinya nak menyatakan duka cita. Mana aduhai lah. So, aduhai duka citanya mak aku. Mak dia nama dia Zabbabah. Zayyabah. Tapi Ibnu Hisham kata ni ayah dia. So, ada yang kata ayah, ada yang kata mak. Kalau Ibnu Hisham dia kata ayah dia. Majoriti ulama yang mensyarahkan ni dia kata ini mak. So ya lahfa az-zayyabah. Aduhai duka citanya, so dia mengadulah ke mak dia ataupun ke ayah dia. So kata duka cita kita ni. Ni dia refer kepada mak dia, ayah dia, tapi maksud dia refer pada diri dia sendiri. Mak dia kata, oh lah duka cita sungguh aku. Sebab sekarang ni dia bergaduh dengan Haris. So Haris cabar dia macam-macam cabar dia. Jadi bila Haris tu berjaya serang kampung, berjaya merompak, menyambung, kemudian buat balik harta ghanimah, kemudian pulang. So dia tengok begitu, dia kata Haris ni buat begitu. Kalaulah aku ada situ, dia kata aku akan bunuh dia. Tapi dia agak kecewa kerana Haris tu pulang dengan kejayaan. So dia kata ya lahfa az-zayyabah lil Haris. Lil Haris, li itu untuk ta'lil lah. Kerana. Kalau duka cita sungguh dia kerana Haris ni, Haris yang alif lam tu mana alladhi. So Haris yang kalau kita tukar kepada kata sifat ni, kita tukar kepada fi'il, makna dia alladhi lah. Tapi sini makna sifat dia lah kan. Haris yang macam mana? Haris yang as-sabahi, yang waktu subuh-subuh sudah pergi. Ataupun sabah di sini maksud dia orang yang menyerang satu kaum di waktu pagi. Asalnya dia sabuh. Sabuh artinya minuman pada waktu pagi. Minuman waktu pagi. Jadi seolah-olah bila dia serang tu, dia memberi minum kepada kaum tu. Sindir lah kan. So pagi-pagi lagi dia kata dia serang dan pagi-pagi beri minum kepada kaum. Sabahi, kemudian setelah dia serang, dia berjaya dapat harta ghanimah. Maka dengan sebab itu, al-ghanim, dia dapat mengumpulkan harta ghanimah. Fa kemudian lepas tu, ayibi, dia pun balik. Balik. Kan ada tertib kan? So waktu dia serang, lepas dia serang, dia dapat harta ghanimah, ya, dia balik. So ada tertib. Dari segi realiti pun memang begitulah. Tertib ma'aniha fil wujud. Maknanya fa tu menunjukkan tertib. Kalau kita kata tadi makna di atas tadi, makna ta'kib selepas tu, lalu kan. So maknanya nak katanya fil wujud tu. Realiti memang berlaku. So asal dia syair ni, dia ada bahagian bawah dia tu. Bahagian dia kata, bait ni diucapkan oleh Ibnu Zayyabah. Nama dia Amr bin Layth. Kata nama dia, setengah katakan nama dia Salamah bin Zahl. Hadzal bait ma'a baitaini akhiraini waqa'at jawaban liqaulil Haris. So syair kita atas tu ni jawapan kepada cabaran yang diucapkan oleh Haris bin Hammam. So dia kata ayah bena Zayyabah. Wahai, dia kata Ibnu Zayyabah, kalau kamu bertemu dengan aku, nescaya la talqani, kamu tak akan jumpa aku dalam la talqani dalam keadaan an-na'am artinya unta-unta ataupun binatang ternakan yang jauh daripada al-ba'id. So kamu tidak akan jumpa aku ni jauh daripada harta. Ni harta yang diperoleh daripada unta-unta gapa dia mengampak tu.
So kalau kamu jumpa aku, nescaya kamu akan dapati, kamu tidak akan dapati aku ni tidak untuk binatang-binatang yang menjadi harta itu jauh daripada aku. Malah kamu akan dapati aku wa talqani, kamu akan jumpa aku yashtaddu bi ajradu. Kamu akan dapati aku, kamu akan jumpa aku dalam keadaan ajrak, unta yang hebat ni, unta tak ada bulu, yang licin, bulu dia licin. Unta ni akan berlari membawa aku. Ishtadda yashtaddu, berlari kencang membawa aku, bi bersama dengan aku, dia membawa aku. Dan ajrak ni mustaqdimu al-birqa. Mustaqdim artinya ke depan. Ke depan dia punya dada. Al-birqa dia punya dada. Maknanya dia meluncur laju, dada dia tu ke depan. Dia tu seperti karrakib, seperti orang yang menunggang dia. Dari segi apa? Dari segi kemuliaan dia. So dia pun mulia juga seperti aku. Karrakib. So bila dia cabar gitu, maka jawablah si Ibnu Zayyabah ni. Ibnu Zayyabah dia jawablah. So ini ayat ni sama ada sindir maksud dia kata dia dapat ghanim, sebenarnya dia tak dapat ghanim pun. Ataupun memang duka cita sungguhlah. Duka cita kerana tak dapat tahan dia tadi. Tak dapat tahan dia, tak dapat bunuh dia. Okey, seterusnya. So as-sabah tadi kan? As-sabah bukan sabah makna subuh kita ni Di mana dia menemui orang pada waktu subuh ataupun minum waktu subuh ataupun menyerang pada waktu subuh. So alladhi sabaha faghanima fa'aba. So alif lam tadi alladhi sabaha makna dia menyerang pada waktu subuh, ataupun istilah dia sabah itu yang menyerang saja. So faghanima, dan dia maka dia mendapat ghanimah. Fa'aba, aba makna raja'ah, dia pulang. Okey, kata sifat lagi Kata sifat yang kedua, keadaan kata sifat yang kedua, kata sifat yang beriringan dengan fa. Wasani an tadulla ala tarattubiha fi tafawud min ba'dil wujuhi. So dia nak cerita apa? Kalau fa ni masuk kepada sifat, dia nak tunjukkan ada tertib. Tertib mana ada? Tertibnya fa dari sudut tafawud, dari sudut darjah. Darjah ketinggian. Min ba'dil wujuh, dalam sikit sebanyak ni. Sikit sebanyak. Kalau terjemah lafzi, daripada setengah wajah, dari setengah sudut. So kalau kita terjemah biasa, kita kata tak dapat tidak ataupun sedikit sebanyak ada menunjukkan unsur-unsur kelebihan dari segi turutan. Nahwu qaulika, seperti kata-kata kamu, khuzil akmala, mu ambil ni yang lebih sempurna, kemudian ambil yang lebih afdal, fal afdala, khuzil al akmala fal afdala. So mana tafawud, mana yang ni selepas yang ni, so yang ni lebih tinggi daripada yang ni. Ambil yang sempurna dulu, kemudian ambil yang lebih afdal pula. Ataupun orang kata wa'malil ahsana fal ajmala, beramallah kamu dengan amalan yang baik, ahsan, kemudian buat yang cantik lagi, fal ajmala. So ini ada unsur-unsur tafawud, ada kelebihan dari sudut darjah. Tertib dia lah, susunan yang ni kemudian yang ni, kemudian yang ni. Ini ditunjuki oleh kata sifat. Dan afdal kata sifat, kerana dia isim tafdil kan, isim tafdil kata sifat. So ahsan pun akmal pun kata sifat, afdal pun kata sifat, ahsan pun kata sifat,
Ajmal pun kata sifat. Akmal asalnya akmalu. Afdal, afdalu. Ahsan, ahsanu. Ajmal, ajmalu. Tapi oleh kerana jadi maf'ulun bih, so kita nasabkan dia. Nasab. Okay, poin yang ketiga, mana keadaan yang ketiga untuk fa yang beriringan dengan kata sifat. Dia nak menunjukkan apa? Wasalis antadulla, fa menunjukkan ala tertib juga, tapi tertib bukan kata sifat. Tertib kepada mausuf dia. Tertibi mausufatiha. Misalnya kita kata ar-rajulu at-tawilu. So mana kata sifat? Ini sifat kan? Ini ar-rajul mausuf. Mausuf. So kadang-kadang ar-rajul kita tak sebut. Kita sebut at-tawi saja. Tapi tawi itu sendiri, dia tak boleh berdiri sendiri. Melainkan kena ada mausuf kan? Jadi sebenarnya dia nak refer kepada mausuf. Bukan nak refer kepada tawil. Tapi kadang-kadang mausuf dihazafkan. Contohnya. Fi zalika. Antadulla ala tartibi mausufatiha. Mausuf fa. Fi zalika. Mausuf sifat lah. Mausuf sifat. Fi tilka. Fi zalika. Fi zalika fi ba'dil wujuh. Mana sedikit sebanyak menunjukkan ada tertib mausuf. Contohnya, inilah tertib tafawuk ni kan? Tertib tafawuk. Contohnya, Allah rahimallahu. Semoga Allah merahmati orang yang bercukur, al-muhallikina. Kemudian al-muqassirina. Al-muqassirina. So sini dia nak tunjuk al-muhallikin, hallaka yuhalliku. Hallaka kan? Yuhalliku. So isim fa'il dia muhallikun. Orang yang bercukur. Ini kata sifat. So kalau kita sebut muhallikun, maksudnya asas ini syakhsun. Rajulun ke apa kan? Rajulun muhallikun. Kita sebut muhal, so jamaknya muhallikuna. So nasab muhallikin. So al-muhallikin ni kata sifat. So sebenarnya nak tunjukkan bukan kepada yang bercukur, artinya orang yang bercukur tu kan. Ar-rijal al-muhallikin. Orang-orang yang bercukur. So orang-orang ni mempunyai tafawud. Yang ni, yang tadi tafawud, yang ni dulu. Kemudian yang ni. Yang ni tak, muhallikin dulu. So muhallik itu ada tafawud. Sebab ni ada kena mengena dengan hadis Nabi kan. So Nabi bila dia pergi naik haji kan, so Nabi bawa binatang untuk disembelih. So majoriti yang ikut beserta Nabi tu dia tak bawa hadiun. Tak bawa binatang yang untuk disembelih. Jadi orang yang tak bawa ni Rasulullah suruh dia orang muhallikin dululah. Suruh dia bercukur dulu. Mana tahlul dulu. Halal dulu. Yang grup Rasulullah ni akan bertahlul selepas inilah. Selepas sembelih lah. Al-Hajj. Jadi dalam ramai-ramai tu dia kata, oh dah kita ni dah diberi keizinan untuk halal awal lagi ni. So kita tak payah tahlil lah, tak payah cukur lah. Kita potong sikit ada muqassir ni kan. Qassara, kita pendekkan rambut je, kita potong-potong gitu aje lah. Rasulullah kan dia kata Allah berdoa. Rasulullah berdoa dalam haji tu. Rasulullah berdoa kepada khas untuk al-muhallikin je. Rasulullah sebut untuk muhallikin. Semoga Allah merahmati orang-orang yang muhallik. Orang yang bercukur. So bila didengari oleh orang yang hanya potong aja tu, so dia kata Rasulullah macam mana dengan orang yang muqassir ni? Rasulullah tupung termasuklah. 2-3 kali duk tanya macam tu. Jadi maksudnya Rasulullah sebut al-muhalliki dulu. So yang afdal dulu. Kemudian diikuti oleh
al-muqassirin. Jadi sini kata sifat tapi nak menunjukkan kepada mausuf dia, tuan dia. Doa Nabi, Allahumma rahim, Allahumma arham, Allahumma arham al-muqassirin, al-muhallikina. Kemudian sahabat kata, wal muqassirin, macam mana wal muqassirin? Ya Rasulullah. So, Rasulullah pun sebut, Rasulullah sebut lagi, qala Allahumma arham al-muhallikin lagi. 2 kali Rasulullah sebut al-muhallikin. Barulah yang ketiga tu, barulah Rasulullah kata, bila mereka tanya macam mana dengan al-muqassirin, so mereka, Rasulullah barulah jawab al-muqassirin. Hanya termasuklah al-muqassirin. Wal baitu, syair kita yang pertama tadi ialah li milik Ibni Zayyabah. Zayyabah tadi kita kata sama ada ayah ataupun mak, khilaf. Yaqulu, dia kata, ya lahfa abi. Dia kata, tak kata mak, ini Zayyabah ni ayah dia kata. So orang lain, ya lahfa ummi. Alal haris. So ya lahfa bi alal haris, ke atas haris. Buku cerita ke atas haris. So is sabaha, ketika mana dia telah menyerang kaum aku, qaumi. Dan sabaha qaumi bil gharah. So pagi-pagi lagi dia telah menyerang. Ni gharah mana? Menyerang. Dengan penyerangan. So pagi-pagi is kerana pagi-pagi lagi dia telah menyerang kaum aku. Ataupun sahabat kita kata telah memberi minum. Kerana dia telah memberi minum kepada kaum aku dengan serangan. Ini baru terjemah lafzi dia. Kerana dia pagi-pagi lagi telah memberi minum kepada kaum aku dengan minuman serangan. Faghanima, lalu dia berjaya mendapat al-ghanimah. Fa'aba, lalu dia balik dengan selamat, saliman. Anla, bahawa aku, alla akuna, bahawa aku tidak, alla akuna lakituhu, bahawa aku tidak menemui dia. Faqataltuhu, kalau aku temu dia, nescaya aku akan bunuh dia. Mana kecewa aku tu bahawa aku tidak bertemu dengan dia. Faqataltuhu, maka kalau aku bertemu, aku akan bunuh dia. Jadi wadzalika li'annahu yuridu, so walaupun dia kata sini refer kepada mak dia kan, ayah dia sini lafaznya, tapi dia maksudkan ya, yang dia maksudkan ya lafaz nafsi, duka citanya diri aku, ruginya diri aku. Aduhai ruginya diri aku. Aduhai ruginya aku. So, dia gantikan diri dia dengan menggunakan ayah dia. Sini kita tengok ni lah ya. Fa tadi lah. Fa sini, fa sini, fa sini. Fa makna ikut ada turutan di sini. Dari segi realitinya. Dah selesai kita tentang fa atifat. Fa atifat. Nombor 1. Fa yang kedua, fa rabitah. Kemudian yang ketiga ada satu lagi. So wasani, fa yang kedua ialah wasani min awjihil fahi, ialah antakun al-fa rabitatan. Dia jadi pengikat, penghubung. Rabitah asalnya mana? Pengikat kepada jawab. Jawab syarat lah. Maksudnya ayat yang ada syarat, ayat contohnya ayat yang ada in, jika kamu buat sekian, maka kan, fa. Inilah maksudnya, fa ni hanya mengikat, sini bahagian sini panggil jawab. Sini kita panggil bahagian syarat. Fa ni akan menambahkan belah sini dengan sebelah
sebelah sini. Wadzalika haitsu, bila berlaku. Wadzalika yang demikian, haitsu di mana berlaku tu bila mana la yasluhu, jawab syarat ni tidak dijawab. Bila jawab tu tidak layak, li an yakuna, untuk jadi syarat, syartan. Apa maksud dia tu? Maksud dia, contoh kita bagi sini. Contoh gini lah. Man sa'a, siapa yang berusaha kepada dalam fil khairi, buat baik. So, man sa'a fil khairi, maka fasa'yuhu, maka usaha dia tadi, fasa'yuhu mashkurun, disyukuri, akan disyukuri. Man sa'a fil khairi fasa'yuhu mashkurun. Okay, ni bahagian ni kan, ni syarat, yang ni jawab. Okay, sa'yu ni mubtada, yang ni khabar. So ini jumlah ismiyah. Okay, so dia maksudnya belah sini mubtada khabar ni kan, isim ni isim kan. So dia untuk ni alat yang digunakan untuk jadi syarat. Kita panggil adat syarat lah. So adat syarat ni dia tak boleh masuk kepada isim. Ini jumlah ismiyah kan, bermula dengan isim. So kalau dia tak layak, macam kalau kita nak letak sini, kita nak letak dia jadi syarat lah. Yang sebelah sini tanpa ada fa, sebelah sini, ayat sebelah sini kita letak sebelah sini. Tapi kena didahului oleh adat syarat kan, partikel syarat kan. Tak kira lah man ke, in ke kan. Partikel ni dia tak boleh masuk pada isim. Biasanya partikel untuk syarat ni dia mesti, partikel ni dia perlukan kepada fi'il. Jadi kalau sebelah sini dia tak layak diletakkan sebelah sini, mana tak layak diletakkan selepas adawat, alat-alat yang digunakan, partikel-partikel yang digunakan. So partikel-partikel adawat itu panggil. So alat-alat yang digunakan sebagai syarat. Contohnya in, man. So kalau dia tak boleh masuk, pada waktu tu dia layak menerima fa. Gitu. Sebab apa? Sebab fa ni peranan dia menghubungkan. Contohnya kita tengok ar-rajulu at-tawilu. Ni isim. Ni pun isim. Dua kalimah. So dua kalimah kalau kita boleh hubungkan dia tu antara satu sama lain, boleh hubungkan. So kita tak perlukan kepada kalimah ataupun huruf yang boleh menambatkan antara rajul dengan tawil. Kan macam sifat mausuf. So kuatnya hubungan antara sifat dengan mausuf tu sehingga tak memerlukan kepada wow, penghubung. Okey, contohnya kita kata, contohnya badal, contohnya badal kan. So badal kan pun sama juga, atau bayan sama juga. Badal ke, so atau bayan ke, so benda yang sama kan. Dua kalimah tapi merujuk kepada benda yang sama, perlu tak kepada penghubung? Tak perlu sebab dia terlalu kuat. Tapi kalau kita kata ja'a Zaidun, kemudian kita kata Amrun. Sedangkan asing-asing ni, Zaid orang lain, Omar orang lain. So nak hubungkan dua ni perlukan wow, ja'a Zaidun wa Amrun. Kemudian kalau ja'a Zaidun fa Amrun pun boleh. Ja'a Zaidun la Amrun pun boleh. So mesti ada hubungan kan, mesti ada kata sifat huruf yang menghubungkan antara dua. Kita tautkan dia, mana kita hubungkan dia. So macam ni tadi, syarat dengan jawab ni dia macam dah dekat sangat dah. Mana kalau ada jawab, ada syarat mesti ada jawab. Dekat. So bila dia saling boleh menggantikan, maknanya kalau sebelah sini boleh diletakkan dia juga sebagai
syarat, kalau kita nak jadikan dia syarat, mampu, layak, so dia seolah macam benda yang sama. So bila benda yang sama, sebab tu tidak perlu adanya kata penghubung seperti fa tadi. Jadi sebab itulah kalau benda sebelah sini dia lain terus daripada yang sebelah sini, tak mampu untuk diletakkan sebelah sini, sebab itulah perlu adanya kalimah yang menghubungkan sebelah sini dengan sebelah sini. Nah, ini yang dimaksudkan dengan antakuna rabitatan lil jawab wa dhalika haitsu, demikian ni fa ni sebagai rabitah ni bila perlu, bila bahagian jawab itu tidak layak untuk menjadi syarat. Mana kalau kita letak dia di tempat syarat boleh tak berfungsi? Tak boleh berfungsi sebab adanya in ke apa semua, dia tak boleh masuk kepada benda yang sebelah sini. Wahwa, benda ni, mana kes ini hanya terhad kepada munhasirun, kepada 6 masalah sahaja. Mana di 6 tempat sahaja di mana fa digunakan dalam jawab syarat. Dalam jawab syarat. Yang pertama, ihdaha. Mana fa tu wajib digunakan bila? An yakunal jawabu, bahagian jawab jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Contohnya, nahwu. Okay, semula. Wa iyamsaskallah. Wa in, dan jika. Ni massa kan? Sentuh. So jika Allah sentuhkan kamu, maknanya Allah berikan kamu bi khairin, dengan kebaikan, dengan kekayaan apa semua, maka dia mampulah. Fa huwa ala kulli syai'in qadir. So maknanya sebelum ayat tu dia sebut kalau Allah berikan musibah, wa iyamsaska, kalau Allah kenakan kamu dengan musibah, fala kashifalahu, maka tiada yang boleh kashifa, menghilangkannya, lahu, illa huwa, melainkan dia. Wa iyamsaska, kalau dia kenakan kamu dengan kebaikan. So kebaikan di situ lah dia kata dengan kekayaan ke, kesihatan ke. Dan kalau Allah kenakan maknanya Allah berikan. Fala radda li fadli, maka tidak ada yang boleh menolak kurniaan Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkan kepada kamu. Dan tidak ada yang boleh menghalang ketetapan Allah li qada'ihi. Jadi Allah ni fahuwa al-qadir, fahuwa jalla wa ala, yang maha tinggi adalah al-qadir, yang mampu ala kulli syai', atas segala sesuatu punya. Fahuwa qadirun, qadir ala kulli syai'. So maksud dia sininya, bahagian sini fahuwa kan start dengan isim kan? So start dengan isim. Mana jumlah ini nanti jumlah ismiyah. Ni kalau kata in huwa kan? So dia tak boleh in huwa. Kalau adalah kes yang dulu kita belajar, kalau ada lepas in ni, kalau ada isim, so dia kena takwil juga, sini ada fi'il. So ni hanya masuk kepada fi'il. Mana sebab ada syarat masuk kepada fi'il. Jadi oleh kerana yang ni tak layak diletakkan sebelah sini, maka sebab itulah dia layak memiliki fa. Contoh lagi, in tu'azzibhum, jika sekiranya kamu, yakni Allah, ya Allah, jika sekiranya kamu mengazab mereka, fa innahum ibaduka, maka sesungguhnya mereka itu hamba kamu. Kan? Fa innahum kan sini. Di surah 7. In tu'azzibhum, man aqama 'alal kufr minhu. Jika sekiranya kamu mengazab mereka yang menegakkan kekufuran di kalangan mereka, orang kafir tadi, maka fa innahum ibadaka, maka sesungguhnya dia hamba kamu. Wa anta malikuhum, kamu pemilik dia, kamu bebas untuk buat apa saja yang kamu inginkan. Tak ada orang yang boleh i'tirad, tak ada orang yang boleh bangkang. La i'tirad alaika. Wa in taghfir lahum, kalau kamu ampunkan mereka,
liman amana minhum, bagi orang yang telah beriman semula, dulu kafir kemudian masuk Islam. Fa innaka antal aziz ala amrihi, maka sesungguhnya kamu itu berkuasa ke atas ala amrihi, urusan dia, yang ala amrihi al-hakim fi sunaihi. So Allah berkuasa ke atas perintah dia, dan Allah itu bijaksana ke atas apa yang dia buat. So maksud dia sininya, yang poin kita di sini ialah bahagian jawab syarat tu, kenapa masuk fa? Kenapa masuk fa? Sebab sebelah sini jumlah ismiyah. So bila jumlah ismiyah, dia tak layak diletakkan selepas in. Kan? Selepas in dia tak layak diletakkan. Oleh kerana dia tak layak, maka dia layak menjadi memiliki fa. Sama juga di sini, wa in taghfir lahum fa innaka, sini kan. So fa dimasukkan sebab sini syarat. Bahagian ni bahagian syarat. Bahagian sini bahagian jawab. Dan bahagian jawab ni tak layak diletakkan di sebelah sini. Bukan tak layak dari segi makna, tak layak dari segi nahu. So nahu letak sini tak boleh sebab selepas in nak pada fi'il. Kalau kita kata innaka, betul? Innaka. So in, jika sesungguhnya kamu, innaka. Di sini inna. Inna. Tak boleh. Tak ada orang Arab cakap macam ni. Kalau boleh tak perlu pada fa lagi lah sebab dia punya pertautan tu kuat. Asani, makna tempat yang kedua boleh diletakkan fa ialah antakuna fa, antakuna asani antakuna. Tengok ni dia guna ta sini guna ya. So kalau ta makna jumlah. Ini kita ada syarat, kita ada jawab. So jumlah jawab ni. Jumlah sini jumlah jawab. So kalau kita kata ta situ maknanya jumlah tu jumlah jawab. So kalau kita kata ya sini, kita masukkan jawab tu sendiri. Muzakkar, muannas. So antakuna fi'liyatan. Dia ni belah sini, dia jumlah fi'liyah. Tapi dia seperti ismiyah. Kal ismiyah. Macam asa kan? Asa ke apa kata ni'mah, apa lagi? Asa satu. So yang kedua ni'mah sini. So, yang ketiga sa'a. So yang keempat laisa sini. So walaupun dia tu fi'il tapi dia tak boleh, dia kita panggil fi'il jami'. Dia tak ada tasrih fi'il amar, tak ada, tak nak buat amar pun tak boleh. Kalau ada pun madi aja. Semudhari' tak ada. Untuk laisa contohnya kan. So dia tak boleh tasrif. Tak boleh tasrif banyaknya, ada satu je. So ini kita panggil jami'. So jami' ni walaupun fi'liyah tapi hakikat dia macam ismiyah. So antakuna al-jawab tadi, jumlah dalam jawab, jumlah fi'liyatan kal ismiyah. So dia seperti jumlah ismiyah. Wahia allati fi'luha, jumlah yang macam ni, yang seperti ismiyah ni, ialah jumlah yang mana fi'il dia ialah jenis jamidun. Wahia allati fi'luha, fi'il dia fi'il jamid yang tak boleh ditasrifkan. Jamid mana beku. Nahwu in tarani ana aqalla minka malan wa walada. Jika sekiranya kamu melihat aku, ini pertengkaran dalam surah Al-Kahfi, dua orang yang ada kebun tu. Dia kata kalau kamu tengok aku, aqalla lebih sedikit jika dibandingkan dengan kamu minka dari sudut harta, malan dan juga anak pinak, waladan. Tapi maka mungkin ada asa, mudah-mudahan Rabbi Tuhan aku akan yu'tiyani, akan berikan kepada aku. Yu'tiyani khaira min jannatika. Lebih baik. Allah akan beri kepada aku lebih baik daripada
kebun kamu. Min jannatika. So sini asa fi'il seperti jumlah fi'liyah seperti ismiyah. Kerana asa ni termasuk fi'il jami'. Okay, contoh lain, in tubdu sadaqati. Jika sekiranya kamu memperlihatkan sedekah sunat, kamu memperlihatkan kepada orang, maka kalau tujuan dia baik, fa ni'ma hiya, maka sebaik-baik sedekah ialah sedekah yang kamu buat itulah, yang ikhlas tapi kamu zahirkan kepada orang. Fa ni'ma. So sini ada fa kan, in sini syarat, in sini syarat, kemudian bahagian sini jawab. Tapi oleh kerana bahagian sini ada fi'il jami' sini, so kena masukkan fa di sini. Wa man yakuni syaitanu lahu qarinan fasa'a qarina. Man, siapa-siapa yang yakun syaitan tu jadi lahu untuk dia qarinan, kawan, maka sa'a dialah seburuk-buruk kawan, qarin. So mana sini, belah sini ada man kan, so man syartiyah, sebelah sini kita panggil syarat. So sebelah fa ni sebelah kita panggil jawab syarat. So kita masukkan fa kerana apa? Kerana sa'a tu termasuk fi'il jami'. Ayat seterusnya, wa man yaf'al dhalika, siapa yang berbuat demikian, falaisa minallahi fi syai'. So Allah kata la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya. La yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya. So hendaklah jangan orang mukmin mengambil orang kafir sebagai wali dia, penguasa dia, kawan dia. Min dunil mu'minin, selain orang mukmin. Wa man yaf'al dhalika, ini syarat. Siapa yang membuat itu, mengambil orang kafir sebagai kawan dia, sebagai wali dia, falaisa minallahi fi syai'in. So Allah tak ada apa-apa benda tu, mana Allah tak campur tangan, benda tu Allah tidak redha. So falaisa minallah, maksud dia tu falaisa min dinillah fi syai'. So dia tidak termasuk, mana kalau kita mengambil orang kafir itu sebagai teman kita, maka dia kata itu bukan agama Tuhan lah. Tak ada sikit pun, secebis pun dia termasuk dalam din. Illa an tattaqu minhum tuqah, melainkan orang yang takut. So orang yang takut, mana orang duduk dalam tersempit, so kadang-kadang terpaksa berurusan dengan orang kafir itu, seolah-olah menunjukkan bahawa kita ni tunduk kepada dia kan. Berurusan dengan orang kafir, orang duduk di tempat kerajaan zalim yang kafir contohnya, so kita taat kepada mereka kerana takut dari khauf kepada inilah nyawa, kemudaratan dan sebagainya. Waktu tu dibenarkan untuk tunduk kepada mereka. Ini takhafu makhafatan falakum mualatuhu bil lisan. So boleh kamu kata dengan mulut kamu tapi bukan dengan hati kamu lah. So ayat ni turun sebelum Islam perkasa, ke mana orang Islam yang lemah waktu tu masih lagi duduk dengan tuan-tuan dia kan, dengan tuan-tuan dia disuruh kata kufur lah, suruh buat kerja berhala lah, macam-macam kan. So masa tu masih lagi tak turun lagi perintah-perintah yang supaya meninggalkan orang kafir. Wayajri, dan ini boleh dipakai juga fi man huwa fi baladin laisa qawiyan fiha, di negeri yang tidak kuat lah, kita tidak kuat mempertahankan banyak perkara dalam agama kita. So wa man yaf'al, ini syarat, bahagian syarat, falaisa minallahi fi syai', tiada daripada Allah sesuatu, maknanya itu bukan termasuk dalam yang dikira oleh Allah, termasuk dalam din. Taat kepada orang kafir itu agama tak? Tak, bukan agama, melainkan terpaksa. As-salisatu,
tempat yang ketiga boleh masuk fa kan? Kena masuk fa. Ialah ayakuna fi'luha. Fi'il yang bahagian jawab syarat tu ialah fi'il insya'iyan. Fi'il insya'iyan. Kan dulu kita belajar jumlah insya'iyah. Kita panggil jumlah talabiyah. Fi'il amar, nahi, tamanni, taraji, akad, sumpah, nida, arz, kan? Ard, pelawaan. So 10 hari tu kita dalam Nahum sebut. Jumlah insya'iyah. So fi'il tu jenis fi'il insya'i, mana jenis talabi. Minta sesuatu. Minta suruh buat, meminta jangan buat, meminta supaya dikasihani ke apa kan, semua minta berlaku. So in kuntum tuhibbun Allah. Jika sekiranya kamu menyintai Allah, maka hendaklah kamu semua ikut aku. Fattabi'uni. Ni fi'il amal kan? Minta. So sebelah sini syarat, sebelah sini jawab. Penyambut dia. So penyambut dimulai dengan fi'il amal, termasuk insya'i. So insya'i mana? Insya' mana mewujudkan sesuatu yang tidak ada. Sebab bahasa Arab ni fi'il amal ni kan, so dia kena wujudkan benda tu kan, supaya ada. So dia gunalah sirah tu untuk menunjukkan supaya diwujudkan perbuatan. Kalau katalah akala, itu dah ada dah. Tapi kalau kita nak wujudkan dia supaya akala tu berlaku, nak wujudkan supaya orang lain buat, wujudkan, kena bina satu sirah. Tu sirah tu surat if'al, kul, makan. So dia insyakan, dia wujudkan. So amar, fattabi'uni. So oleh kerana ini amar, ini termasuk juga fi'il insya'i, so kena masuk fa lah. Oh tak habis lagi. Fattabi'uni, hendaklah kamu ikut aku, nescaya Allah akan yuhibbukumullah, nescaya Allah akan suka kepada kamu. Allah akan cinta kepada kamu. Contoh lagi, wa nahwu fa in syahidu fala tashhad ma'ahum. So ayat dia panjang. Qul halumma syuhada. Halumma sebenarnya ahdiru, bawakan. Katakan wahai Muhammad, suruh mereka itu datangkan syuhada'akum, saksi-saksi kamu, alladhi yashhaduna, yang akan menyaksikan bahawa Allah telah mengharamkan sekian. Orang Yahudi apa semua kan dia kata dalam kitab dia, benda ni tak boleh, ni boleh. Hal-hal tu ada dalam Injil, ada dalam Taurat kan. Buat mari. Yang mana mereka akan buat persaksian. Buat mari bersaksi. Tapi buat mari saksi bukan kalau mereka, memang mereka akan tunjukkan saksi. Fa'in syahidu, kalau mereka bersaksi sekalipun, fala tashhad ma'ahum. So jangan kamu bersaksi bersama dengan mereka. Maksudnya jangan kamu ikut hawa nafsu mereka. Hawa nafsu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Walladzina la yu'minuna bil akhirah. Dan orang yang tidak beriman dengan hari akhirat. Wa hum bi rabbihim ya'diluna. So mereka berpaling daripada Tuhan mereka. Maksudnya mereka syirik, yusyrikuna. So jadinya ada tu syarat. So fi'il dia fi'il syarat, sebahagian ni syarat. Ini penyambut dia la tashhad. Ni nahi kan? Larangan. So larangan termasuk insya'i, termasuk talabi. Talabi, kadang kita guna talabi kadang kita guna insya'i. Insya'i mana mewujudkan, yang talabi mana minta. So minta ni minta jangan buat. So fala, jangan kamu jadi saksi bersama dengan mereka. Fala tashhad. So oleh kerana ini nahi insya'i, maka kena bubuh, masukkan fa. Dalam surah Al-Mulk, Allah berfirman, Qul, katakan wahai Muhammad, ara'aitum, apa pandangan kamu? Tidakkah kamu lihat? In asbaha ma'ukum, jika sekiranya air yang kamu ada tu telah jadi ghauran, duduk di bawah bumi, bawah, nak ambil pun tak boleh, mana tak sampai nak ambil dengan baldi kamu. So faman ya'tikum bima'in ma'in, maka siapakah yang akan membawa air tersebut?
air yang ma'in. So ma'in mana? Jarin. Air yang mengalir, yang boleh kamu ambil dengan tangan kamu. Bima'in, ma'inin, air jarin. Tanaluhu al-aidi, tangan boleh ambil. Baldi pun boleh cedok. So dalam ayat ni, tengok fa kan? Sebab sebelah sini, satu jumlah ismiyah, man. Start dengan man jadi jumlah ismiyah. Tadi kita dah beritahu jumlah ismiyah tak boleh jadi syarat. Kalau kita ditakdirkan, kalau ditakdirkan kita letak dia jadi syarat, tak boleh. So dalam ayat ni ada dua unsur tak boleh. Satu dia jumlah ismiyah, satu lagi dia jadi insya'iyah. Sebab dia tanya ni kan, man, siapa ni? Siapa yang nak? Soalan. So soalan istifham. Meminta supaya dijawab. Tolak. Insya' mana mewujudkan soalan. Insya' istifham. So ada dua lah fihi amra ni, ada dua yang membolehkan masuk fa di situ. Satu dia ismiyah dan satu lagi dia juga insya'iyah. Insya'i. Wal insya'u. So dua perkara yang mewajibkan masuknya fa. Yang pertama jumlah ismiyah kerana start dengan man. Yang kedua wal insya' li an ya'tikum tu khabar kepada istifham. So dia nak tanya lah. Okay, contoh lagi nahwu. Ini bukan ayat Al-Quran, ayat biasa-biasa. In qama Zaidun. Kalau Zaid bangun. Wallahi, maka demi Allah. Ini jumlah sumpah kan? Jumlah qasam. So sumpah termasuk insya'i. Termasuk insya'. Wallahi la akumanna. So, kalau Zaid bangun, demi Allah, aku akan bangun. La akumanna. So nun tu nun ta'kid. Yang ni wajib kena baris sebelum dia baris atas kerana faktor nun penguat. Illam yatub Zaidun. Jika Zaid tidak bertobat, maka ruginya dia kan. Fala khusrahu rajulan. Betapa ruginya dia sebagai seorang lelaki, seorang manusia. So ni bahagian keluhan. So keluhan pun maksudnya dia termasuk insya'i lah. Keluhan nidak sini kan. So nidak termasuk insya'iyah. So faya khusrahu rajulan. So sini syarat, sini jawab. Tapi oleh kerana dia mula dengan ya tadi, ya nidak. So ya nidak termasuk insya'i. Insya'i, so boleh kena wajib masuk fa. Warabi'atu. Tempat yang keempat, kita ada 6 kan? Tempat yang keempat kena masuk fa. Ayakuna fi'luha madiyan. So sini ada syarat. Sebelah sini ada jawab. So sebelah jawab tu dia kata kena fi'il madi. Sini madi. So kalau fi'il madi masuk fa. Madi yang dari segi lafaz dia madi, dari segi makna pun dia madi. Dua-dua mana? Lafzan wa makna. Imma hakikatan, memang sungguh-sungguh, ataupun majas. Wa imma majazan. Yang pertama yang hakiki. Tengok hakiki. In yasriq. Jika sekiranya dia mencuri. Binyamin. Adik-beradik dia ni. So adik-beradik yang dia kata, in yasriq, kalau dia mencuri, faqad. Maka sesungguhnya dulu dah kan. Dulu dia ada saudara dia, adik-beradik dia, akun lahu, telah pun mencuri. Qad saraqa lahu min qablu. So min qablu ni kan, min qablu lagi qarinah menunjukkan bahawa itu memang madi betul-betul kan, hakikat.
Sebab kalau tak ada min qablu boleh jadi mana benda tu tahqiq, benda tu dekat-dekat baru kan. Faqad saraqa aqul lahu min qablu. Ini betul-betul lah hakiki lafaz tu memang fi'il madhi dah. So makna pun dengan ada min qablu lagi, dengan ada qad lagi kan, semua itu menunjukkan memang fi'il madhi lah dari segi makna. Makna masa yang lalu. So wajib kena masuk fa. In kana qamisuhu. In fi adatul syart. So kana ni akan jadi bahagian fi'il syarat lah. So jika sekiranya ni cerita Nabi Yusuf, jika sekiranya baju dia tu kudda dicarikan min qubulin daripada bahagian depan, maka perempuan itulah yang benar. Fasadaqat. So depan maknanya kalau cari di depan artinya dia nak menggoda, dia nak menggodakan wanita tu, jadi wanita tu cari baju dia, maka wanita tu yang benar. Fasadaqat. Dan dia yang dusta. Wa huwa minal kadhibi. Dialah termasuk orang yang berdusta. Wa in kana qamisuhu. Okey, di sini in kana qamisuhu ni syarat. Hingga quddamin kubulin. Kemudian sini kan fasadaqat. So sini dia kata kena takdir qad sini. Kena masuk qad. Kalau tak masuk qad tak jadi madhi. Tak jadi madhi dari segi lafzan, dari segi hakiki lah. Sebab qad ni yang menghakikikan lagi. So faqad sadaqat. Maka dia telah benar. Wa in kana qamisuhu quddamin, kalau sekiranya baju dia tu kudda cari min duburin daripada bahagian belakang, artinya mana wanita tu yang kejar oleh dia. Maka dia yang dusta. Yusuf yang benar. Wa huwa minas sadiqin. Dan kena takdir waqad huna muqaddaratun. So kena bubuh qad sini. Sini pun kena bubuh qad, sini kena bubuh qad. Fakadzabat. Faqad kadzabat. Maka dia telah berdusta. Ada nota 5. Dia kata perlu kita masukkan qad di sini. Kalau kita tak masukkan, maka la sahha an yakuna al-jawab fi'lan li syartihi. Kan? So kalau kita tak masukkan, apa akan jadi? Kalau kita saraqah kan boleh diletakkan di sini kan? Boleh kan? So bila boleh maknanya dia tak boleh lah masuk fa. Yang di sini. Yang ni memang tak boleh lah sebab ada qad. Qad mana boleh bertemu dengan in. Yang sini boleh. Sadaqah boleh dimasuki oleh in. So kenapa masuk fa? Tak boleh sepatutnya kan? Kena ada qad di sini. Takdirnya ada qad. Sama juga kazabat. Kalau tak ada kazabat, kalau kita kata in kazabat, boleh tak? Boleh. So bila boleh, mana tak boleh masuk fa. Sebab tu kena takdirkan adanya qad. Qad masuk. In qad tak boleh. In qad tak boleh. Ini yang hakiki, makna madhi hakiki. Yang majazi, wa imma majazan, wa man jaa bis sayyiati. Siapa yang membawa di hari akhirat nanti bawa keburukan. So ini peristiwa belum berlaku lagi kan? Tapi oleh kerana kiamat ni ialah benda yang memang berlaku. Benda yang memang akan berlaku. So benda yang akan berlaku ni seolah berlakulah. Sebab madhi ni ialah benda yang tahaqquq, dia panggil tahaqquq. Tahaqquq. Memang dah betul berlaku. Bau madi. Benda yang lepas, maknanya realiti dia berlaku lah kan. So sama juga dengan hari akhirat, realitinya berlaku walaupun tak berlaku lagi sebab Allah tu janji. So waman jaa bisayyi'ah, siapa yang bawa benda yang buruk, fakubbat, maka akan dihumbankan muka dia dalam neraka, finnari. So sini fi'il madhi kan. Madhi. Tapi ini akan peristiwa akan. Tapi majaz lah. Majaz. So nuzila maksudnya kita turunkan dia ataupun kita jadikan dia fi'il madhi ni seolah-olah nuzila al-fi'il, nuzila hadha fi'il ni kita turunkan dia, mana kita jadikan dia
sebagai jawab syarat di sini, madhi yang hakiki kerana litahaqquqi, mana realiti dia akan berlaku, real dia akan berlaku. So nuzila manzilata ma waqa'a, so diturunkan dia di tempat yang sudah berlaku, akan berlaku, tetapi oleh kerana tahakkuk dia memang betul akan berlaku, seolah-olah telah berlaku. Al-Khamis, tempat yang wajib masuk fa ialah antaqtarina biharfi istiqbalin. Antaqtarina biharfi istiqbalin. So fa tu dia akan beriringan ataupun akan attach dengan huruf istiqbal. Huruf istiqbal ada sa kan, saufa dengan sin. So kalau dalam bahagian jawab syarat tu, kita ada syarat, ada jawab syarat. So kalau jawab syarat kita ni bermula dengan saufa, waktu tu kita wajib masuk fa. Kalau dia mula dengan sa juga, masa tu wajib kita masukkan fa. Contohnya, nahwu. Man yartadda minkum an dinihi. Siapa yang yartadda berpaling ataupun murtad di kalangan kamu, minkum an dinihi, daripada agamanya, fasaufa, maka kelak, dan ya'tillahu biqaumin, kelak Allah akan datangkan kaum lain ganti mereka. So sini ni jawab syarat, bahagian ni jawab syarat, tapi oleh kerana dia mula dengan saufa, saufa tu adalah huruf istiqbal, maka wajib dimasukkan fa. Contoh lain, wa nahwu wa ma yaf'alu min khairin falan yukfaruh. Ma yaf'alu, apa yang mereka lakukan, min khairin, perkara kebaikan, falan, sekali-kali. So lan huruf istiqbal, ni huruf istiqbal menunjukkan masa akan datang. So falan, sekali-kali tidak akan, yukfaruh, akan dihapuskan pahala perbuatan mereka. Yukfaruh dia dihapuskan. Wa ma tafalu al-ummah qa'imah. So ummah yang menegakkan kebaikan, min khairin. So falan yukfaruh baca, falan tukfaruh baca. So maksudnya bila wajah ini ta'damu sawabahu. So sekali-kali tidak akan hilang pahalanya. Bahkan tujazawna alaihi, mereka akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keenam, akhir sekali ya. Yang keenam, antaqtarina fa. So bila wajib fa, so bila fa tu bertemu dengan biharfin, dengan huruf yang lahu as-sadr, memiliki peranan sebagai permulaan. So huruf macam rubah kan. So rubah ni dia memang kena duduk depan je, dia tak boleh duduk belakang. Dia duduk depan. Contohnya kaqauli syair, fa in ahlik. Fa ni fa ibtida, permulaan ayat aja. Maka jika ahlik, aku mati, aku binasa. Dia kata dia ni hero. Banyak lawan-lawan musuh. Kalau aku mati ni, musuh ni yang selama ni terbakar dia punya ni kan. Dia punya hati dia terbakar, menyala-nyala nak lawan dia. So mereka pun tak akan hilang dia punya terbakar tu. So nak marah, oh kenapa mati cepat? Bukannya pada muka kamu kan, masih lagi menyala-nyala kerana tak sempat untuk membalas dendam. So fa in ahli, kalau aku mati, maka orang yang memiliki kan, maka dia nak kata sini, maka ramai orang ni farubah. So dia hilangkan rubah. Tak bolehlah fa ni masuk pada z. Mana boleh z, sebab z ni kan sepatutnya zu. Kalau kita baca z, intinya dia mudhaf, dia akan jadi jar. So jar, siapa yang menjarkan dia? Tak ada sini jar. So mestilah ditakdirkan rubah. Banyak, ramai. So banyak tu ramai orang yang memiliki kemarahan. Hanakin. Lazahu, kemarahan dia.
kemarahan dia yakadu yaltahibu, hampir-hampir saja. So yakadu yaltahibu iltihaban. So hampir saja akan menyala dengan suatu nyalaan ke atas aku. Alayya. Kan? Nyalaan dia tu, mana kemarahan dia tu hampir saja akan menyala ke atas aku. Alayya. So, ini muta'alliq dengan yaltahibu. Yaltahibu alayya. So kita mana sini kita? Kita punya wajib. Kenapa wajib masuk ya, fa? Kerana fa ni dia akan campur dengan rubba kan? Mana jumlah yang dimulai dengan huruf yang lahu as-sadr. Mesti dia tu letak depan. La tasluhu syartan. La tasluhu syartan. Okey, kenapa masalah dia ni? Ni kita tahu. So dia tak boleh ni lah kan? Sebab dia kena duduk depan. So kalau kita punya in, kalau kita buat in ayat mula-mula kan? In. So dia berebut dengan rubba, ni kan syarat. Ni kan jawab syarat. So dia rubba tadi. Kenapa wajib kena masuk fa? Sebab memang kalau dia ditakdirkan kita letak sebelah sini, sebelah in ni, dia akan jadi in rubba kan? In rubba. So in pun nak duduk depan, rubba pun nak duduk depan, dua-dua duduk depan. Mana boleh kan? So sini kita kata asal di satu antak tarina fa berhubungan dengan huruf yang memang kena duduk depan. Oleh kerana dia perlu duduk depan, maka dia tidak boleh duduk belah syarat ni. Sebab syarat ni mesti dimulai dengan adatul syarat. So bila dia tidak boleh duduk depan belah sini, maka secara automatik dia kena terima fa lah. Lima arafta, kerana kamu sudah tahu min bahawa anna rubba muqaddaratun. So dalam ayat tu konteks dia menunjukkan rubba kena ada di situ. Sebab penyair itu maksudkan ramai. Wa annaha, bahawa rubba laha, dia memiliki as-sadru, permulaan. Duduk depan. Wa innama dakhalat fi nahwi. Okey, kalau ayat ni pula, kan tadi kita kata semua fi'il madhi untuk fa mesti fi'il madhi. Yang ni mudhari'. So kalau mudhari' tak payah masuk fa. Tapi ayat Al-Quran masukkan fa dalam fi'il mudhari' sebagai jawab ni, bahagian jawab syarat. Ni jawab man syarat. Wa man 'ada, siapa yang kembali. Ni cerita tentang lain, cerita tentang berburu. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Wahai orang yang beriman, jangan kamu membunuh binatang buruan sedangkan kamu berihram. Siapa yang membunuhnya di kalangan kamu sengaja, maka balasan dia mislu ma qatala. Itu binatang tu juga sebagaimana saiz tu juga serupa dengan tu juga, kena bayar ganti balik. Mislu ma qatala minan na'am, binatang ternakan. Yahkumu bihi zawai adlin, yang akan mengadilinya, banyak mana besar mana kena bagi, yang adil kena sediakan. Ni hadian balighal Ka'bah. So maknanya jazak tadi ni ialah binatang lah, hadian kena bawa pergi baligha, kena bawa pergi ke Ka'bah. Di ke Ka'bah maksudnya yablughu bihi al-haram, masuk tanah haram, kemudian disembelihkan di situ, fayuzbah, dan diberikan, disedekahkan kepada para fakir miskin. So tidak boleh menyembelih di tempat mana kita berburu tadi. Kena bawa balik ke Mekah, ke tanah haram. Lepas tu au kaffaratun, ataupun kalau tak boleh sembelih apa tu, kafarah dia kena beri makan orang miskin lah. Maka orang miskin, ta'am masakin, au adlu misli zalika, ta'am, siam. Adil tak mana serupa. Serupa dengan makanan tu juga ialah denda dia, kamu kena puasa. Siaman. Siaman ayasumuhu an kulli mudd.
Mana satu muk tadi kena puasa satu hari. Mana kalau tengok jumlah binatang tu berapa muk ta'am yang kena bayar kan. So sama jugalah kena bayar. Liyazuqa wabala amri. Liyazuqa supaya dia merasai wabala beratnya jazak tadi. Balasan ke atas yang dia telah lakukan, dan Allah telah menghapuskan afallahu amma salaf. Perkara yang dulu kamu buat tu tersilap pergi buruan tu kan. So Allah ampunkan. Wa man ada, kalau ulang balik nanti Allah balaslah. Fa yantaqimullahu minhu wallahu azizun zuntiqam. Okay, sama balik sikit lagi. Dalam contoh ayat ni, wa man ada fayantaqimullahu minhu. Siapa yang mengulanginya, kembali balik mengulangi perbuatan, maknanya ini ayat ditujukan kepada apa? Ditujukan orang yang berburu semasa ihram. Kalau tak tahu dia kata okey dia maafkan yang lalu. Kalau ulang balik, sekarang ni Allah akan fayantaqimullahu minhu. So Allah akan intiqam balik, mana Allah akan balas. Marah, balas dalam keadaan marah dipanggil intiqam. So fayantaqimullahu minhu. Allah akan balas dia. Jadi sini masuk kepada fi'il mudhari', sedangkan kita kata tadi semua untuk fi'il madhi berlaku setelah kan. Jadi kita nak jawab macam mana, dia kata litakdiri. Kerana di sini dibolehkan kerana ditakdiri fi'il. Ditakdiri fi'il khabaran. Ni yang taqimu ni sebenarnya khabar kepada mubtada' yang dihazafkan li mahzufin. Tu fal jumlatu ismiyatun. Jadi sebenarnya yang taqimu ni bukan jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Fa huwa nanti Allah akan yang taqimu. Fa huwa yantaqimullahu minhu. So mana ini mubtada', yang ni khabar lah. Yang taqimullah ni khabar. Ini fi'il, ini fa'il. So hu ni refer kepada, kembali kepada huwa. Okay, seterusnya wa qad marra anna dha fujaiyah. Anna idza fujaiyah. Iza yang bermakna tiba-tiba. Tiba-tiba saya keluar daripada bilik, tiba-tiba ada harimau. So tiba-tiba ada harimau, kita panggil iza fujaiyah. So sebelum ni kita telah lalu bicara tentang iza fujaiyah. Kadang-kadang boleh ganti qad tanubu, ganti fa. Maka kan, sebab saya keluar maka ada harimau. Tiba-tiba tu ganti dengan maka. Maka tu ganti dengan iza fujaiyah. Contohnya iza ganti dengan menggantikan fa. Iza fujaiyah qad tanubu anil fa. Iza fujaiyah qad tanubu menggantikan fa. Contohnya wa in tusibuhum sayyi'atun. Apabila kami wa idza azaqna an-nas rahmatan. Jika sekiranya kami berikan, kami menjadikan orang kufar Mekah itu mengecapi rahmat, yakni nikmat. Jika sekiranya kami berikan nikmat kepada an-nas, maknanya kufar Mekah, mereka akan gembira, farihu biha. Apabila mereka ditimpa oleh sayyi'ah, syiddah, kepayahan, kesusahan, sayyi'ah, benda yang tak elok, disebabkan oleh tangan mereka sendiri, so mereka akan tiba-tibalah izahum yaqnatu, maknanya yai'asu. Yai'asu, mereka jadi kecewa dengan rahmat Tuhan. Sedangkan seorang mukmin, kalau orang mukmin, perangai mereka, syiar mereka, sifat mereka, mestilah mereka bersyukur atas nikmat kalau dapat nikmat, tapi kalau dapat benda yang tak elok, mengharapkanlah. Yarju rabbahu inda syiddah. Sentiasa mengharapkan sesuatu daripada Tuhan di kala kesukaran. Inda syiddah. So sini fa ni faizah lah. Sepatutnya fa ni ganti fa ni. Faizah. Wa anal fa qad tuhzafu. Habis itu kan, izah tu sendiri tak payah masuk, tak masuk fa.
Sebab sini sepatutnya kena masuk fa lah sebab iza kan. In ni kalau belah sini, boleh tak kita letak in iza? Tak boleh kan? So bila tak boleh, kita kena masuk fa lah, fa iza. Tapi tu Arab kata, ahli nahwu kata tak, fa tu sendiri dah makna dia ada dalam iza dah. So iza menggantikan fa. Okey, yang seterusnya wa annal iza qad marra, yang pertama, qad marra anal fa'a, bahawa fa juga kadang-kadang dihazafkan kerana faktor darurah syar'i fi ad-darurati asy-syai'. Seperti kata-kata penyair, man yaf'alil hasanat, siapa yang buat perkara kebaikan, sini patutnya fallah kan, maka Allah yang akan mensyukurinya, ya Allah yang akan membalasnya. Fallahu yashkuruha, yakni Allah yang akan membalasnya, iaitu membalas kalau yang tak elok, asyarru, balas dengan yang tak elok, indallahi. Kan? Mislani, sama saja. Mana tak elok, mana kalau buat benda baik, benda buruk, satu balas dengan satu je. Kalau baik tak. Kalau satu jadi 27, pahala jadi banyak. Hazafnya fa di sini kerana darurah syar'i lah, nak imbang wazan syar'i. Sebab ni jumlah ismiyah kan, Allah tu kan jumlah ismiyah. Ni jumlah ismiyah. So jumlah ismiyah kan tak boleh letak ni di sebelum huruf syarat ni kan. So mesti kalau tak boleh sini tak boleh, kena wajib masuk fa. Tapi demi untuk mengekalkan irama syair tu, so dibuang fa. Wa anil mubarrid. Mubarrid kata annahu mana'a zalika. Daripada mubarrid bahawa dia melaranglah buang fa ni. Sehingga dalam syair pun dibuang, tak boleh dibuang. Hatta fi syair. Dalam syair pun tidak diizinkan. So yang untuk yang ni dia ada riwayat ada sendiri. Fa za'ama anna riwayat sepatutnya gini, riwayat man yaf'al khaira farrahmanu yashkuru. So mungkin dia kata yang ni silap pakai yang ni. Farrahmanu kan. Di sini farrahman ada fa sini. Okey, wa anil akhfash. Daripada akhfash anna dhalika waqi'un fi nathar al-fasil. Ini lebih lagi advance. Yang sini hazaf untuk darurah syar'i saja. Dia tak. Dia kata hazaf. Benda ni terjadi dalam kalam nathar juga, kalam biasa juga, yang fasih. Kalam yang bukan syar'i juga. Waqi'un fi nasari, kalam nathar yang fasih. Wa anna minhu, di antaranya ialah firman Allah Ta'ala, in taraka khaira. Kalau kamu meninggalkan harta. Kebaikan mana yang harta? Fal wasiyah saja. Maka wasiat diberikan kepada dua ibu bapa kamu. Tapi jawapan dia ni dah dijawablah sebelum ni. Waqad taqaddama ta'wiluhu. Dalam Ba'iza dulu. So ni bukan kalam syar'i kan? So bila kalam syar'i pun dia kata, ni tengok ni pun boleh hazaf. So kita ada takwil lain kan? Wasiat ni akan jadi apa, tadak kau, khabar kau sebenarnya, ataupun fa'il kau, apa kata ingat, saya pun tak ingat, tak rujuk balik. Tapi pokoknya maknanya bukan sebagaimana yang dia takwil lah. Wa qala Ibn Malik Alfiyah, sahibun Alfiyah, pengarang Alfiyah, yajuzu fin nasar, dia kata dalam nasar boleh juga, bukan kalam syar'i boleh juga hazaf tu. Tapi jarang je berlaku, nadiran. Nadir sangat. Sangat-sangat jarang. Wa minhu, antaranya adalah hadis luqtah. Hadis Nabi tentang hilang barang ni. So dia guna fa in jaa sahibuha wa illa istamti' biha. So hadis tu bawah. So kata Suwaid, daripada Suwaid, dia kata aku bersama dengan Salman, dengan Zaid dalam satu peperangan. Kemudian aku jumpa, aku dapat sautan, aku jumpa sautan. Jumpa satu cemeti. Kemudian kedua-dua tu kata ke aku, alkihi, campakkan. Jangan ambil. Aku pun kata, tak, aku tak nak campak. Tapi in wajadtu sahibuha. Lakin ni in wajadtu sahibuha. Aku akan
campurkan ni, mana aku akan berikan benda ni lepas daripada tangan aku kalau aku jumpa tuan dia. Kalau selagi aku tak jumpa tuan dia, aku akan gunakan dia. So bila kami pulang, falamma raja'na, aku pun melalui Madinah. Aku pun tanya Ubay bin Ka'ab. Lalu Ubay pun berkata, aku sendiri, dia kata, zaman Nabi jumpa satu surah. So aku jumpa satu surah di zaman Nabi yang ada 100 dinar. Bekas ada 100 dinar, kantong lah, aku jumpa satu kantong. Zaman Nabi ada 100 dinar. Aku pun datang jumpa Nabi. Nabi kata, pergi isytiharkan dia. Setahun nak isytihar. Aku pun isytihar sampai setahun. Kemudian aku mari jumpa Nabi lagi. Nabi kata pergi isytihar lagi setahun lagi. Kemudian aku pun isytiharkan setahun. Kemudian aku datang jumpa Nabi lagi. Kemudian Nabi suruh summa ataituhu faqala, kan. Kemudian Nabi kata, Nabi kata isytiharkan setahun lagi. Kemudian aku isytiharkan lagi. Kemudian aku mari jumpa Nabi kali keempat. Kamu pergi beritahu orang, dia kata. Beritahu dia berapa bilangan dia, macam mana bentuk dia, kan. Beri isytihar betul-betul. Kalau tuan dia tak mari, kalau tuan dia datang, fa in jaa sahibuha. Wa illa, kalau tuan dia mari, maka kamu berikan. Kalau tak mari, kan ayat sini kan, fa in jaa sahibuha, tergantung kan. So jawapan dia tu tergantung. Faruddaha. Kan, fa in jaa sahibuha faruddaha, hendaklah kamu pulangkan. Tergantung ayat ni. Fa in jaa sahibuha, patutnya faruddaha, hendaklah kamu pulangkan dia. Wa illam ya'ti, kalau dia tak mari, maka kamu gunakanlah dia. So hazaf fa kan. Yajuzu fi nasar nadiran wa minhu hadisul laqta, fa in jaa sabiha faruddaha, sini kan. So fa pun hazaf, ruddah pun hazaf, dua-dua hazaf. Wallahu a'lam bis-shawab.